Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 April 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Usaha PKR menarik sokongan ahli parlimen bagi menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sebelum ini tidak sama dengan melompat parti, kata Saifuddin Nasution Ismail. Sebaliknya, Setiausaha Agung PKR itu berkata, mereka boleh memberikan sokongan kepada Ketua Pembangkang tanpa perlu menukar parti. Bercakap kepada portal Free Malaysia Today, Saifuddin berkata PH meminta sokongan daripada parti lain kerana ketika itu mereka memerlukan sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Bagaimanapun, kata ahli parlimen Kulim Bandar Baru itu, PH tidak meminta mereka bertukar parti tetapi sekadar memberikan sokongan tambahan kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Menurutnya, perlembagaan telah menyebutkan bahawa seorang Perdana Menteri boleh dilantik oleh Agung daripada kalangan ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti Dewan Rakyat. Kenyataan itu merujuk kepada dakwaan Anwar sebelum ini bahawa beliau memiliki majoriti kukuh dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan beberapa bulan selepas peristiwa Langkah Sheraton pada 2020. Mengulas lanjut, Saifuddin yang juga pengerusi jawatan kuasa pemandu MOU dengan kerajaan menjelaskan bahawa Anwar tidak sepatutnya dipersalahkan kerana ia merupakan keputusan kolektif parti. RUU Anti-Lompat Parti merupakan salah satu cadangan pembaruan yang dilobi PH apabila secara rasmi menandatangani MOU transformasi dan kestabilan politik dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Pemimpin DAP Howard Lee mempersoalkan keikhlasan bersatu untuk bekerjasama dengan parti lain bagi menentang BN dalam PRU15, sedangkan mereka masih berada dalam kerajaan. Ini selepas Bersatu menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik bagi memastikan BN berdepan saingan satu lawan satu pada PRU15. Bekas Ketua Pemuda DAP itu berkata, sekiranya Bersatu ikhlas ingin melihat tadbir urus negara yang lebih baik, mengapa parti itu tidak memikirkannya sebelum mengkhianati Pakatan Harapan? Pada 25 April lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, ketika ini parti itu masih di peringkat awal rundingan bagi menawarkan formula menang-menang supaya dapat mencapai agenda berkenaan. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata, persefahaman antara parti politik itu penting bagi mengelak perpecahan undi seperti yang berlaku pada PRN Melaka dan Johor sebelum ini. Mengulas lanjut, Howard berkata, DAP memilih wadah PH dan parti itu terikat secara rela dengan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Presiden PH. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Strategik Amanah, Khalid Samad secara sinis mempersoal janji Bersatu yang sukar untuk dipercayai selepas pengkhianatan yang dilakukan terhadap PH. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah memfahamkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ini susulan dakwaan Dr. Mahathir bahawa Zahid pernah menemuinya bagi meminta siasatan kes rasuah terhadapnya dihentikan. Dakwaan Mahathir itu dilaporkan berlaku ketika ada ura-ura bahawa beliau akan menjadi Perdana Menteri pada 2018. Pengerusi pejuang itu membuat kenyataan tersebut semasa sidang medianya di Putrajaya pada 23 Februari. Zahid dalam penyataan tuntutannya yang difalkan minggu lalu menafikan pernah bertemu Mahathir untuk membincangkan kes mahkamahnya atau tindakan agensi penguatkuasaan sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, kenyataan bekas Perdana Menteri itu juga berunsur fitnah dan berniat jahat. Mahathir pada 2 Mac lalu menafikan telah memfitnah Zahid dalam jawapan kepada notis samannya. Zahid menuntut ganti rugi teruk dan teladan serta memohon injaksi agar Mahathir, pegawainya, pembantu atau ejennya daripada mengulangi kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu serta mengarahkan Mahathir untuk memadam kenyataan tersebut yang disiarkan oleh media.
Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin hari ini mengumumkan beberapa kelonggaran kepada prosedur operasi standard bagi mengekang COVID-19. Pengumuman itu dibuat oleh Khairy ketika bahang kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang kian terasa. Saya ingin umumkan bahawa pemakaian pelitup muka adalah wajib apabila berada di dalam bangunan indoor dan di dalam pengangkutan awam termasuk e-hailing. Namun, pemakaian pelitup muka di luar bangunan, outdoor dan kawasan terbuka adalah atas pilihan optional, tetapi masih amat digalakkan kerana pelitup muka mampu mengurangkan penularan jangkitan. Selain itu, kata Khairy, kemasukan individu ke mana-mana premis turut dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi. Tambahnya, imbasan kod QR MySejahtera juga tidak lagi diwajibkan apabila memasuki premis atau tempat-tempat awam. Individu dengan status high risk pada aplikasi MySejahtera, iaitu kes positif dan individu yang diberi arahan HSO, seperti mana yang saya sebutkan tadi, mereka tak boleh masuk ke dalam premis. Jadi MySejahtera masih lagi penting untuk kita kekalkan. Pihak pengurusan premis boleh menyemak status risiko individu dalam aplikasi MySejahtera yang akan masuk premisnya. Kesemua kelonggaran SOP ini akan berkuat kuasa mulai 1 Mei depan. Berita seterusnya. Warga Malaysia Nagaindran K. Dharmalingam yang disabitkan atas kesalahan mengedar dadah di Singapura telah dihukum gantung pagi ini. Nagaindran 33 tahun telah menunggu hukuman mati selama lebih sedekad atas kesalahan mengedar 42.7 gram heroin ke Republik itu. Menurut laporan Reuters, adiknya Navin Kumar mengesahkan mayat mendiang akan dihantar pulang ke Malaysia di mana pengemubian akan diadakan di Ipoh. Semalam Mahkamah Rayuan Singapura menolak rayuan terakhir yang difailkan ibu Nagaindran untuk mengetepikan sabitan dan hukuman mati anaknya sebelum tarikh hukuman yang dijadualkan hari ini. Ketua Penyelaras Lawyers for Liberty Zaid Malik berkata, Pancalai Supermaniam secara peribadi memfailkan permohonan itu dengan bantuan rakan dan aktivis setelah gagal mendapatkan khidmat peguam di Singapura. Salah seorang peguam tertuduh, N. Surendran, mendakwa wujud konflik kepentingan melibatkan Ketua Hakim Negara Singapura, Sundaresh Menon yang mengetuai perbicaraan itu dan menolak rayuan Nagaindran. Kes membabitkan Nagaindran menarik perhatian antarabangsa dengan pelbagai pihak menggesa agar tertuduh yang disahkan memiliki tahap IQ lebih rendah berbanding orang biasa diberikan pengampunan. Sebuah kemudahan simpanan barang bukti polis di Sentul, Kuala Lumpur terbakar dalam kejadian kira-kira 6.30 petang semalam. Kebakaran bermula selepas polis selesai melakukan proses pelupusan mercun petang semalam, kata Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai. Terdahulu kejadian letupan semalam turut tular di media sosial menunjukkan kepulan asap tinggi disusuli bunyi dentuman kuat. Penduduk sekitar melaporkan melihat letupan kuat dan kebakaran berpunca daripada bangunan tersebut dan persekitarannya. Sementara itu, Komando Operasi Kanan, Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Ahmad Daniel Ahmad Kamal berkata, kebakaran itu memusnahkan 30% struktur bangunan dan 80% kawasan terbuka. Selain itu, 50 buah kenderaan turut terjejas. Menurutnya, kebakaran dikawal oleh pasukan bomba pada jam 7.04 petang dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Ahmad Daniel turut mengesahkan 3 individu cedera ringan dalam kejadian itu dan telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.